A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kita diberi lagi kelapangan pada pagi ini, alhamdulillah, untuk bersama-sama dalam sesi Quran, tafsir Quran secara muka surat, insya-Allah. Pada pagi ini, alhamdulillah, kita telah sampai kepada muka surat 429 daripada surah Saba, iaitu insya-Allah muka surat yang kedua daripada surah Saba ni. Dan kita akan membicarakan, kita akan cuba melihat pada pagi ini kandungan daripada muka surat ini. Secara ringkasnya ialah yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita di dalam muka surat ini tentang beberapa lagi perkara-perkara yang ditujukan oleh orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang kita dapat faham ialah apakah perkara-perkara lah yang akan berterusan, yang akan digunakan oleh orang-orang yang menentang dakwah, menentang Islam sepanjang zaman. Jadi dalam ayat ni kita akan baca tuduhan-tuduhan ataupun kata-kata yang diutarakan oleh musuh-musuh Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mula membawa dua contoh daripada jenis manusia ni. Manusia yang pertama ialah golongan yang mana bila mereka ni dapat nikmat, maka mereka ni akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua ialah manusia yang mana bila mereka ni mendapat nikmat, mereka ni engkar, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua jenis ni akan kita lalui insya-Allah bersama-sama. Tetapi dalam sesi pada pagi ni kita akan melihat kepada jenis yang pertama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dua orang nabi. Kisah dua orang nabi, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Jadi itu adalah contoh yang pertama, iaitu kategori yang pertama, iaitu kategori manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahawa di kalangan nabi-nabi ni yang banyak ni, nabi-nabi dan juga rasul-rasul, ada daripada mereka ini yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara serentak, iaitu an-nubuwah wal mulk, iaitu kenabian, nikmat kenabian, hadiah kenabian, anugerah kenabian, dan yang kedua ialah anugerah kekuasaan. Dan tertonjol di sini ialah dua orang kat sini, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, yang akan kita akan baca pada pagi ini. Jadi kita insya-Allah kita akan tengok dulu part yang pertama daripada muka surat ini, iaitu part apakah dia perkara-perkara yang dikatakan ataupun ditujukan ataupun dihalakan oleh musuh-musuh Islam ini kepada orang-orang yang membawa Islam di zaman Nabi, ialah antara orang-orang Mekah dan juga orang-orang antara orang Mekah dan juga orang Islam yang diketuai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aftara 'ala Allahi kaziba am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirah fil azabi wad dhalalil ba'id. Sadaqallahul azim. Kita baca pada pagi ni ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 daripada surah Saba ni, dan kita akan baca sehingga ayat yang ke-14 insya-Allah. Jadi dalam ayat ni yang pertama sekali, dalam ayat yang ke-8 dalam muka surat ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ialah menyambung lagi apa yang telah kita baca semalam, apa yang telah kita baca sebelum daripada ini, iaitu orang-orang kafir ini, orang-orang yang menentang Islam ini, mereka telah mengatakan, mempermainkan Nabi SAW dengan kata-kata sebagaimana yang kita baca semalam. Dan seterusnya pada ayat pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan lagi, menceritakan lagi tentang kata-kata mereka kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Mereka mengatakan aftara 'ala Allahi kaziba. Dia ni Muhammad ni
Tadi kan sebelum daripada ni dia kata, mari tengok-tengok ni siapa yang nak ni. Siapa yang mengata gini kata ni kita akan selepas daripada ni kita akan mati dan sebagainya. Sekarang dia sambung lagi, dia ni mengada betul kan, Allah Ta'ala tak ada apa-apa pun, dia kata dia dapat wahyu dan sebagainya. Itu adalah tuduhan yang dikatakan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Ataupun dia kata ambihi jinnah, ataupun mungkin dia ni gila kot. Jinnah tu gila kan, bukan jin. Jinnah tu gila. Jadi artinya dia buat dua kata-kata tuduhan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia kata Muhammad ni dia pandai-pandai mengata dia dapat daripada Tuhan lah. Itu part yang pertama. Tapi dia backup lagi, sebenarnya sebagaimana kata ulama tafsir, dia backup apa? Takut kalaulah apa yang dikatakan oleh Muhammad ni tiba-tiba betul. Kemudian dia backup dengan kata tu, ataupun mungkin dia ni gila. Maknanya kalau betul dia mungkin ni gila. Dia kata dia tak faham pun apa benda dia kata tu. Gitu. Jadi itu adalah tuduhan biasalah yang berlaku sehinggalah hari kiamat. Kemudian balil ladzina la yu'minuna bil akhirah fil azabi wad dalalil ma'in. Allah Subhanahu wa taala jawab terus. Allah Taala kata orang-orang yang tak beriman dengan akhirat ni, dia akan dimasukkan ke dalam azab dan juga kesesatan yang sangat jauh. Jadi Allah Taala dah backing orang-orang yang beriman, backing orang-orang yang membawa Islam ni. Jangan risau, itu memang tuduhan mereka. Jadi Allah Ta'ala ceritakan benda ni dalam Quran supaya kita ni kan yang hidup pada hari ni, bila kita menghadapi benda ni, perkara ni, maka kita dah ready dah kan. Kita dah ready dengan apa ni, dengan Allah Ta'ala dah cerita benda ni akan berlaku, Allah Ta'ala cerita akan berlaku, begitulah seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut satu lagi perkara yang mana Allah nak bagi ancaman kepada mereka. Nak mengatakan bahawa mereka ni sebenarnya tak boleh lari. Nak lari ke mana? Allah Ta'ala kata apa? Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tak ke mereka tengok apa yang ada di depan mereka, minas sama, langit, dan juga wal ardi, dan bumi. Maknanya kat sini Allah Ta'ala kata dalam tafsir, kata kamu ni cuba tengok kamu ni berada di mana, apa yang ada di keliling kamu, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, apa yang ada? Yang ada ialah langit dan juga bumi. Sama ada langit ataupun bumi. Kamu boleh keluar dari keluar sekejap pergi ke angkasa lepas, tapi still kena bawa oksigen, still kena ada oksigen kan. Habis oksigen tu mati, kena nafas guna oksigen juga. Kamu nak pergi ke mana? Atas ni tetap langit juga, Mars ke, matahari ke, galaksi apa-apa ke, semua tu adalah dalam, masih lagi di antara bumi dan langit dan bumi. Jadi Allah kata kamu ni nak lari ke mana? Sikit. Sif bihimul arda au nuskit alaihim kisafan minas sama. Allah Ta'ala kata kalau kami nak, kami boleh nakhsif bihimul ard, kami akan benamkan mereka ni masuk dalam bumi, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah buat kepada Korun. Maknanya macam mana bentuk dia? Mungkin kita kata gempa bumi. Kita tengok gempa bumi kan, bila gempa bumi itu merekah masuk dalam bumi itu. Kalau masuk tu berapa? Bumi itu merekah kan. Ataupun di lautan masuk, jatuh dalam tu kan. Ataupun naik kapal terbang, lagi mudah jatuh kan, jatuh mati terus. Jadi menunjukkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat benda tu. Inna sini kan, nakhsif bihimul ard au nuskit alaihim kisafan minas sama, ataupun kami boleh turunkan nuskit, jatuhkan alaihim, ke atas mereka itu kisafan ni maknanya qita'atan, maknanya satu keping-keping keping-keping. Apa benda keping daripada langit lah, maknanya batu apalah kan, Allah Ta'ala boleh jatuhkan daripada langit. Memang kita ni kan, cuba bayangkan kita ni duduk di bumi, kita tak tahu kan, kalaulah kata satu tahik bintang meteor kan jatuh daripada langit menimpa kita dah, ataupun apa-apa yang ada langit tu yang manusia sendiri hantar kan, buatlah apa ni, satelit semua, tiba-tiba jatuh menimpa kita tengah jalan tu kan, kita mana tahu. Ataupun kita tengah berjalan, tiba-tiba zing lah, kita kata kecil saja kan, ada ribut, tiba-tiba zing jatuh atas kepala kita, putus kepala, contohlah katakan. Allah Ta'ala boleh buat benda tu, Allah boleh tentukan benda tu kan, semua benda tu. Jadi maknanya sini ialah manusia ni sangat lemah, kita tak tahu kan. Allah Ta'ala boleh matikan kita, Allah Ta'ala boleh hancurkan kita, Allah Ta'ala boleh hantar kepada kita apa-apa bala saja pun kan, kalau dia nak.
Jadi maknanya manusia ni jangan action sangat, jangan melampau, jangan rasa dia ni hebat sangat walaupun dia ni sains, teknologi dan sebagainya. Kena ingatkan dia adalah makhluk Allah yang lemah. Kemudian inna fi zalika laayatan likulli 'abdin munib. Semua tu tanda Allah Taala kata kepada hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Seterusnya, walaqad ataina Dawuda minna fadla. Dan seterusnya Allah Taala kata, dan kami telah hantar, berikan kepada Daud. Jadi sekarang ni Allah Taala mula menceritakan tentang kurniaannya kepada dua orang nabi, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anak Daud. Jadi Nabi Daud ni Allah Taala beri apa kepada dia? Allah Taala katakan ataina Dawuda minna fadla. Allah Taala beri banyak anugerah yang banyak. Ya jibal, ni yang pertama. Yang pertama apa? Allah Taala kata ya jibalu awwibi ma'ahu. Wahai bukit, awwibi itu makna bertasbihlah. Bertasbih bersama, berzikirlah kepada Allah bersama-sama dengan Nabi Daud. Jadi diceritakan bahawa bila Nabi Daud berzikir, bukan sahaja dia berzikir, tapi bukit-bukit di keliling itu semua berzikir. Jadi maknanya kehebatan Nabi Daud, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Daud nak menunjukkan. Jadi sebenarnya bukit-bukit semua ni, bila kita baca ayat ni, nak menunjukkan bahawa bukit-bukit semua ni, walaupun kita nampak dia ni batu, kita nampak dia ni pokok, kita nampak dia ni macam mati kan, tapi sebenarnya bukit ni hidup. Bukit-bukit ini adalah mendengar apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Mereka ni hidup kan, hidup, dan mereka ini menurut perintah Allah walaupun mereka ni besar. Kita baca sebelum daripada ni kan, dalam surah Ahzab, Allah Ta'ala nak beri amanah ni kepada bukit bukau, kepada langit, kepada bumi, tapi mereka ni enggan semua. Mereka takut tak mampu. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kat sini lagi bahawa bukit-bukit ni sebenarnya adalah hidup. Bukit-bukit ni sebenarnya, jadi kita walaupun kita pandang dia mati kita pandang dia keras kan, kita boleh korek dia, ambil tanah dia, kita buat tanah untuk rumah kita dan sebagainya kan, tapi sebenarnya mereka ni hidup. Bukan seolah-olah hidup, bukan, tapi memang hidup. Gitu. Jadi Allah Ta'ala kata awwibi ma'ahu, berzikirlah, bertasbihlah bersama-sama dengan Daud, wat-tayra, dan begitu jugalah burung-burung. Jadi burung-burung semua pun bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadid, dan yang kedua ialah Allah Ta'ala bagi hadid tu ialah maknanya besi. Alanna tu lembutkan, Allah Ta'ala lembutkan untuk Nabi Daud tu besi, sehingga besi itu menjadi seperti ajin. Dia kata ialah tu yang kita buat apa ni, kita letak air tu kan, kita apa ni, pusing-pusing nak buat roti canai ke, nak buat apa dan doh ke dan sebagainya kan. Itu je. Jadi besi itu jadi di tangan Nabi Daud ini seperti lembut, seperti benda tu. Seperti ajin tu. Ajin. Apa bahasa Melayu pun saya tak tahu. Kalau ada orang boleh tulis, itu tulislah bahasa Melayu. Tapi itu kehebatan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud boleh buat apa dengan bila besi itu dah jadi lembut? Dia kata ani'mal sabiratin. Sabirat ini ialah satu istilah untuk menunjukkan kepada pembuatan yang satu benda yang luas dan sempurna. Sabirat. Jadi dikatakan oleh ulama tafsir kat sini bahawa seolah-olah macam ada kat situ ialah macam dimahzufkan, tapi Allah Ta'ala sebut sabirat dalam erti kata ialah baju tu adalah baju yang sempurna, yang cantik. Baju apa? Baju besi. Jadi dia boleh itu, kenapa tangan dia tu boleh melembutkan besi tu kan, jadi tak perlu dah dibakar lagi besi tu untuk mencairkan. Itu kehebatan Nabi Daud. Jadi dia boleh buat baju besi tu anikmal sabiratin, baju besi yang sangat cantik, yang sempurna. Wa qaddir fis sardi, dalam katakan iaitu kan baju besi tu dia bukan tenun, dia macam tenun juga tapi dia daripada besi. Bayangkan kalau kita ni kan, dia boleh ditenun dengan mudah, tapi Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud ni kan kelembutan sehingga waqaddir fis sardi, dan dia boleh lembutkan tu, dia boleh menenun dengan cantik kan baju besi dia tu. Waqaddir fis sardi wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Kemudian inni bima ta'maluna basir, aku tengok semua apa yang kamu. Kemudian Allah SWT kata yang keduanya ialah Nabi Sulaiman. Terima kasih kepada yang memberi makna tu kan. Ajin tu ialah tepung yang telah diuli tu kan, yang lembut tu.
bukan tepung debu. Tepung debu tu ialah tepung yang belum dimasukkan air. Jadi itu nama dia ajin. Jadi itulah macam itulah besi di tangan Nabi Daud. Kemudian Sulaiman pula, Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman ni apa? Wali Sulaiman ar-rih. Nombor satunya angin. Angin ini, jadi dia kata angin ini ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan angin ini, dengan menggunakan angin ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman alaihi salam ini perjalanan yang ambil masa sebulan, hanya dia ambil masa 1 pagi saja. Sebulan tu kalau ikut masa tu ialah dengan unta ke dengan kuda lah yang paling lajunya kan, tapi perjalanan biasa ialah dengan unta. Kalau sebulan ni artinya ialah lebih kurang lah, kita nak kata berapa, 1000 km kalau perjalanan unta. Kalau kapal macam tu lah, lebih kurang kan, sebab biasanya perjalanan unta ni kalaulah 1 hari tu dia boleh berjalan lebih kurang 44 ataupun 45 km 1 hari. Jadi kalau 1 bulan kita kalilah dengan 30 kan tak? Jadi 44 kita kata, 45 kita katalah 50 kali dengan 3 maknanya 1500 km dia boleh berjalan. 1500 km perjalanan sebulan. Tapi dia ambil masa dengan angin tu Allah Ta'ala beri kepada dia dengan cepat tu kan. Jadi ghuduwuha, sepagi sekejap je, sekejap dalam waktu pagi tu dia boleh sampai perjalanan untuk 1 bulan. Jadi maknanya sangat-sangat cepat tu kan. Sangat-sangat cepat lah. Kita kata 1/60 ke, tak sampai, kurang lagi ke. Jadi seolah-olah ni macam kapal terbang pada hari ni lah kan kita katakan. Jadi cuma apa specific number ke ataupun nak menunjukkan kelajuan. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan dalam masa sekarang ni ialah maksudnya ialah nak menunjukkan kelajuan yang berganda-ganda daripada perjalanan biasa dengan penggunaan angin tu. Jadi macam mana menggunakan angin? Jadi orang sekarang kita belajarlah teknologi kan, teknologi angin, teknologi kelajuan, teknologi mesh, macam-macam sekali. Semua tu adalah benda tu telah dicapai di zaman Nabi Sulaiman atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia sekarang ni kena berusaha kan, kena cari kapal, kena cari jet, kena cari dan sebagainya untuk melaju tu kan. Tapi Nabi Sulaiman Allah Taala beri. Jadi makna kat sini, bila Allah Taala nak beri, Allah Taala boleh beri. Allah Taala tak nak beri, kapal terbang pun akan jatuh, roket pun akan jatuh dan sebagainya. Okey, jadi wali Sulaiman ar-rih wuduhuha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ainal kitri. Dan Allah Taala bagi cairkan bagi dia yang tadi tu, Allah Taala bagi kepada Nabi Daud cair besi. Sekarang al-kitri pula. Al-kitri ni makna tembaga. Makna tembaga tu pula cair. Yang tadi Nabi Daud dia boleh gunakan besi, sekarang ni boleh gunakan tembaga, maknanya logam yang lain pula. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada dia wa minal jinni, yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga ialah wa minal jinni man ya'mal baina yaday. Dia boleh gunakan jin. Jin tu boleh bekerja di hadapan dia, atas arahan dia, bi izni rabbih, tapi dengan izin Tuhan. Allah Ta'ala sebut sini dengan izin Tuhan. Ini yang yang berlaku lah. Kita kata tengok sekarang orang gunakan jin dan sebagainya kan, bomoh sini kan, guna jin, dan dia kata bahawa dia boleh guna jin, boleh panggil jin dan sebagainya. Dah lupa dah bahawa semua ni dengan izin Allah. Even Nabi Sulaiman pun yang hebat tu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut bi izni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Allah Taala sebut kat sini kepada Nabi Sulaiman tu. Jadi Nabi Sulaiman tu boleh arahkan jin tu. Kalau jin tu tak nak dengar cakap Nabi Sulaiman ini, maka dikatakan dalam setengah tafsir, dia kata malaikat akan datang memukul memukul jin tu. Kenapa kau tak dengar cakap Nabi Sulaiman? Gitu. Jadi jin ni takut. Jin ni rupanya takut kepada malaikat, takut bila Allah Ta'ala izin. Sebab itulah yang peliknya, bila manusia ni takut pada jin, padahal sepatutnya jin takut pada manusia. Itu yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Tapi sekarang manusia takut pada jin. Kalau ikutnya kita ni, kalau takut pada jin, memanglah kan jin nampak kita tak nampak dia. Sepatutnya dia boleh buat apa-apa pada kita, tapi Allah Ta'ala tak izin. Allah Ta'ala izinkan, iaitu bila kita ni boleh gunakan jin tu sebagaimana Nabi Sulaiman, dan kita boleh manfaatkan. Gitu. Tapi mesti kena ingatkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ya'maluna lahu ma yasha'. Apa yang dibuat oleh jin tu? Jadi jin ini bekerja
untuk Nabi Sulaiman ni, dia buat apa? Ya'maluna lahu ma yasha. Apa yang Nabi Sulaiman nak, dia akan buat. Apa dia? Min maharib. Maharib ni ialah bangunan-bangunan yang tinggi, tetapi akhirnya digunakan untuk perkataan mihrab. Mihrab tu ialah tempat kita bersembahyang. Tapi asal maharib ni, mihrab ni ialah bangunan-bangunan, istana-istana, rumah-rumah yang tinggi. Kemudian digunakan untuk tempat beribadah. Dan akhirnya, kalau ikut makna kat sini, kebanyakan daripada ulama tafsir mengatakan makna sini ialah jin itu membina tempat-tempat untuk solat Nabi Sulaiman. Maknanya tempat semayang lah kan. Tempat semayang, tempat beribadat kan. Untuk Nabi Sulaiman, dia bina. Itu maharib. Kemudian yang keduanya ialah watamasil. Tamasil ni ialah patung. Jadi, kenapa? Kita tanyakan, patung boleh ke? Mengikut syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita sekarang ni tak boleh buat patung. Patung tak boleh buat, patung tak boleh simpan. Kalau ada apa-apa pun, kecuali patung mainan untuk kanak-kanak saja, yang disepakkan, yang disepak, yang lontar sini, lontar sini. Untuk kanak-kanak, bukan untuk orang dewasa. Kalau orang dewasa untuk tidur tu kan, ada beli tu kan, itu tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi kalau patung-patung yang diletakkan di atas dalam rumah, digantung dalam rumah, diletak dalam almari tinggi-tinggi kan. Patung ni ialah apa-apa benda yang berbentuk haiwan ataupun benda-benda hidup, manusia dan sebagainya lah kan. Tapi kalaulah patung apa kita katakan, patung kereta ke, banyak orang letak sekarang, itu cerita lain. Kereta tu tak apa, sebab kereta tu bukan benda hidup. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW ni tak boleh benda-benda tu. Tapi dalam syariat Nabi Sulaiman, dia dibenarkan. Jadi apakah yang dimaksudkan patung-patung kat sini? Dikatakan, ada yang katakan patung-patung inilah patung-patung benda hidup, ada kata patung benda mati saja. Tapi ada yang mengatakan ialah patung-patung Nabi-Nabi terdahulu dibuat patung-patung kat situ. Kenapa dia letakkan di situ? Kerana even di tempat-tempat ibadat pun dia kata dibuat oleh jin-jin ni. Kerana apa? Kerana dia kata bila ada benda-benda tu, dia akan menguatkan semangat untuk beribadat. Tetapi ini adalah, ingat sekali lagi, syariat Nabi Sulaiman. Selepas daripada tu, syariat Nabi kita tak ada, haram. Okey, kemudian lagi wajifanin kal jawab. Wajifanin, jifanin tu ialah tempat-tempat makan. Kal jawab tu ialah kolam yang besar, seperti kolam. Jadi jawab ni bukan perkataan jawab saya lah, jawab bukan. Dia daripada perkataan jabiyah. Jabiyah ni ialah, artinya ialah kolam. Kolam yang katakan kolam tu kolam Nabi Sulaiman, kolam di zaman tu dia muat untuk makanan 1000 orang. Bukan kolam tu 1000 orang, tempat. Jadi ini yang dibuat oleh jin tu, jifanin kal jawab tu. Kemudian wakudurir rasiat. Kudur tu ialah periuk-periuk, ar-rasiat tu yang mantap, yang letak di atas tungku dia. Tungku tu maknanya tempat masak dia tu. Kenapa sampai disebutkan benda tu? Jadi disebutkan benda tu kenapa? Dia nak menunjukkan bahawa dia punya periuk-periuk tu sangat-sangatlah berat, sehingga tak bergerak duduk atas tungku tu. Hebat lah. Ini adalah benda-benda yang hanya mampu dibuat oleh jin. Nak buat oleh manusia tak boleh. Kalau manusia sekarang nak buat, kena pakai mesin. Manusia tak boleh buat dengan tangan dan sebagainya kan. Tapi benda ni mudah saja bagi Nabi Sulaiman. Sebab apa? Jin buatkan untuk dia. Kemudian i'malu ala Dawud syukra. Jadi Allah Ta'ala berkata, bekerjalah kamu ala Dawud, wahai keluarga Daud, syukra, untuk bersyukur. Jadi bersyukur ni ialah, iaitu mengetahui, memahami bahawa siapakah yang beri benda ni semua. Itu syukur kan. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang ni semua benda ni dibuat oleh jin, dibuat oleh semualah binatang dan sebagainya kan, khidmat kepada Nabi Sulaiman. Jadi sekarang ni Nabi Sulaiman ni apa kerja dia pula? Kerja dia ialah berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dengan menjadi hamba kepada Allah yang betul-betul, dan kemudian menjadi khalifah, iaitu menyebarkan Islam ini ke atas seluruh muka bumi. Jadi Allah Ta'ala dah beri dah semua benda-benda ni kepada kita. Jadi kita ni manfaatkanlah sepenuhnya perkara-perkara ini semua untuk membawa manusia kepada Islam. Jadi macam kita sekarang lah kan, kita ni Allah Ta'ala beri macam-macam kan. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita dengan sains, dengan teknologi, dengan macam-macam benda kan, engineering, difikirkan oleh kita atau difikirkan oleh orang yang bukan Islam juga kan. Jadi semua benda tu sepatutnya Allah Ta'ala, kita kena ingatkan, itulah diberi oleh Allah, dan kita kena manfaatkan benda tu di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian
wa qalilum min ibadiyash syakur. Allah Ta'ala kata sikit saja orang yang bersyukur ni. Nampak macam mana kan? Okey, kemudian seterusnya ayat yang terakhir cerita tentang kematian Nabi Sulaiman. Falamma qadayna alaihi al-maut, apabila kami telah tetapkan kematian Nabi Sulaiman tu, maka madallahum ala mautihi, tidak ada benda yang menunjukkan kepada kematiannya illa dabbatul ardi, kecualilah dabbatul ardi. Dabbatul ardi ialah dalam terjemahan dia kata anak anai lah. Jadi banyaklah pendapat-pendapat ulama yang mengatakan apa maksudnya, tapi ialah binatang yang telah memakan kayu, iaitu tungkat Nabi Sulaiman tu. Jadi Nabi Sulaiman tu ketika dia meninggal, dia wafat, dia tu bertongkat kepada kayunya. Jadi dia duduklah, dia berdiri macam tu, berdiri pegang tongkat dia tu. Jadi tak jatuh dia tu. Tapi dia dah mati, dia dah meninggal, dia dah wafat jadi tak jatuh. Ulama kata, dalam tafsir kata, keadaan macam tu selama setahun dia duduk macam tu tak jatuh. Jadi Allah Ta'ala buat benda ni dan ceritakan perkara ni di sini. Kenapa? Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa apa kan, iaitu falamma kharra, apabila dah tunduk jatuh, makna patah tongkat dia tu, kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib, iaitu barulah jin-jin kata, rupanya Nabi Sulaiman kita dah mati. Barulah mereka tahu mati. Rupanya mereka tak tahu bahawa Nabi Sulaiman dah mati selama 1 tahun. Jadi kenapa Allah Ta'ala ceritakan benda ni? Ulama-ulama tafsir kata, nak ceritakan sebagaimana Ibnu Katsir kan, dia kata Nabi Ibnu Katsir kata 1 tahun ni dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dia kata nak menunjukkan kepada sebenarnya bagaimanakah sekarang ni manusia ni boleh tunduk kepada jin, sedangkan jin sebenarnya tak tahu benda gaib. Kalaulah jin tahu benda gaib, nescaya dia dah tahulah benda ni. Nabi Sulaiman tu dah meninggal, tapi dia tak tahu. Jadi bagaimanakah manusia sekarang ni boleh pergi kepada jin, boleh tanya kepada jin, boleh macam-macam. Dia ingat jin tahu. Tak, jin tak tahu. Jin tak tahu benda gaib. Sebagaimana kita tak tahu benda gaib, jin juga tak tahu benda gaib. Jadi kenapa kita ni nak pergi minta sesuatu benda kepada yang tak tahu juga? Kenapa tak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi alhamdulillah kita tamat pada pagi ni muka surat 429 ni. InsyaAllah esok kita akan masuk muka surat 430 dan kita masuk pula dalam muka surat 430 nanti, iaitu contoh yang kedua. Kita dah habis contoh yang pertama. Contoh apa? Yang pertama ni iaitu contoh kelompok yang pertama, orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala bawa contoh orang yang beriman dan orang-orang yang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Jenis yang kedua iaitu orang-orang yang tidak mahu bersyukur. Siapakah dia? Orang-orang macam tu dan bagaimana sifat-sifat mereka? InsyaAllah jumpa esok, InsyaAllah pukul 6:05 pagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.